Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kemudahan pada kita semua untuk kita teruskan pengajian kita pada tengah hari ini. Bukan semua orang dapat peluang, ya. Sebab apa? Sebab perkara baik ni Allah Ta'ala pilih saja, ya. Perkara baik, perkara yang disebut sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidaklah kita ini dapat hidayah Allah melainkan yang terpilih. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, tidaklah orang yang terpilih itu melainkan dapat hidayah daripada Allah Taala. Jadi alhamdulillah kita sambung lagi pengajian kitab bimbingan mukminin kita dalam tajuk kitab niat ikhlas dan benar. Ya, masih lagi dalam bab ikhlas, dalam bab benar. Kita dah bincang berkenaan dengan benar, benar dalam keutamaan benar dan hakikatnya, ya. Yang dikatakan kebenaran yang sebenar itu dalam agama kita macam mana, ya, dan seterusnya kedudukan, ya, benar itu dalam agama kita. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, sifat, ya, sifat benar ini diletakkan kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sifat selain pada sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya, ada satu sifat namanya siddiq. Siddiq ni makna apa? Benar, ya, maknanya betul, ya, pada akhlak Nabi. Siddiq, amanah, jujur. Tabligh, menyampaikan amanah, jujur jugalah. Ya, siddiq maknanya benar, ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah yang hujung tu fatanah. Apa makna fatanah? Cerdik, ya, cerdik. Dia pandai satu, cerdik satu. Ada orang pandai tapi tak cerdik, ya, nah. Tapi cerdik nampak cerdik tapi tak pandai, ya. Jadi dia nak kena dua-dua combine antara cerdik dengan pandai, ya. Dengan kecerdikan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, ya, insya-Allah akan berjaya banyak perkara. Baik, jadi siddiq iaitu benar, ya, diletakkan sebagai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata, ya, keadaan Nabi kita itu manusia yang mulia, manusia yang hebat, ya. Baik. Hari ini kita masuk seterusnya, benar dalam tutur bicara, ya. Benar dalam tutur bicara, maknanya yang melibatkan lidah, ya, yang melibatkan perkataan. Qaulihi, perkataan qaul, bahasa Arab panggil qala yaqulu, ya. Qaul maknanya perkataan. Jadi ialah bila kita bercakap pasal benar ni, kita menggunakan mulut, ya, maknanya kita berjanji, kita bercakap, ya. Di situlah orang nilai kita ni betul atau salah, ya, benar atau tidak, ya, benar atau menipu, ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata pengarang rahimahullah taala, adalah wajar sekali setiap hamba itu memelihara lidahnya daripada bertutur yang tidak benar. Malah janganlah berbicara melainkan yang benar sahaja. Tidak akan sempurna hakikat benar dan tutur bicara melainkan dengan menghindarkan kata-kata yang menyimpang, ya. Jadi diminta kita jaga lidah. Bila bercakap, ya. Lidah ni kalau tak bercakap tak jadi apa. Lidah ni bila buka mulut untuk bercakap, dikira dosa atau pahala. Sekarang ni sebab tu bila orang tu tak bercakap, kita tak tahu lagi dia tu cerdik ke tak cerdik ke, menipu ke tak menipu, kita tak tahu lagi. Tapi bila dia buka mulut, baru kita boleh buat penilaian. Dia orang ni macam ni, oh dia ni pendekatan dia macam ni. Kita boleh nilai berdasarkan
mulut perkataan dia. Cerdik, tak cerdik, orang akademik, tak akademik, cakapan dia tu dengar macam orang ekonomi, contoh. Cara dia bercakap tu, pandangan dia macam orang politik. Jadi kita boleh nilai seseorang tu. Baik, jadi sebab itulah kita bila buka je mulut, maka ketika itu dia minta supaya bercakap benda yang benar, melainkan yang benar sahaja. Jangan menyimpang dia. Jangan menyimpang ni maknanya apa? Jangan menyimpang daripada yang sebenar lah. Itu maksud dia. Daripada yang sebenar. Kita patut jalan betul, lurus. Tiba-tiba menyimpang. Ya. Sebab kata-kata yang menyimpang itu sebagai membuka pintu alasan untuk berdusta. Membuka pintu untuk berdusta. Ya, bila kita bercakap kona kat ni, nampak pintu untuk berdusta. Pintu untuk berbohong. Dan berbohong ni bukan sifat orang Islam lah. Walaupun ada, lepas ni kita akan bincang, boleh berbohong. Ada tempat-tempat yang kita boleh berbohong, tapi secara umumnya berbohong memang tak boleh. Tutup dulu yang tu. Jangan kata bohong boleh. Sebab bila kita cakap bohong boleh, jadi orang yang tak belajar, yang tak pandai, dia kata, boleh bohong pula. Jadi kita kena ada orang-orang tertentu, untuk mengetahui benda ni. Cakap, kata mengumpat dulu, mengumpat. Tak boleh mengumpat, tapi ada masa boleh mengumpat. Membunuh tak boleh, tapi boleh membunuh tempat-tempat tertentu. Jadi benda-benda macam ni nak kena tengok orang yang kita cakap tu. Sebab tu orang yang bercakap ni dia kena bijak menilai orang tu. Dia kena buat survey dululah, dia kena tengok orang dulu, dia kena pandai baca orang tu level mana, orang tu peringkat mana, orang tu dari segi fikrah dia macam mana. Kalau pemikiran dia ke arah sini, kita kena bawa ke arah sini. Ada cara-cara dia, sebab tu Nabi SAW, dia orang fatanah, orang cerdik. Dia orang cerdik. Dia nak berdakwah, dia ada mad'u. Mad'u ni orang yang nak didakwah, orang yang nak diajak. Orang yang nak diajak ni kita nak kena kaji. Kita buat marketing pun ada fact finding, ada fakta pencarian, supaya apa? Supaya kita boleh terus pergi kepada kehendak dia, keperluan dia. Ni kita duk cakap, dia kata ada dah, dia kata, rugi masa lah kita. Cakap-cakap dia kata, tak apalah, abang saya pun buat juga. Jadi rugi masa lah kita. Kita kena ada ayat-ayat tertentu untuk nak peringkat awal, nak masuk tu supaya tak buang masa, supaya kena sasaran, macam tu. Sebab itu orang cerdik dia boleh nilai. Dia boleh nilai. Baik. Jadi dia kata, menyimpang ini membawa kepada dusta, dan ia juga sama seperti pengganti dusta. Hanya bezanya kadang-kadang ia diperlukan juga dalam sesuatu keadaan atau sesuatu kepentingan yang mendesak. Dia kata kadang-kadang perlu. Bila kepentingan yang mendesak, dia kata. Keadaan sesuatu kepentingan yang mendesak. Dalam keadaan desperate, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurah contohnya. Maka boleh. Itu secara sempit sikitlah. Tadi secara umum kita kata berbohong tak boleh. Tiba-tiba boleh. Bila keadaan terdesak. Bila keadaan dalam keadaan tersepit macam tu. Baik. Seperti untuk mendidik anak-anak. Seperti mendidik anak-anak. Kita ni mendidik anak-anak ni kena ada cara. Didik anak, dia bukan boleh didik serupa orang ramai-ramai didik. Dia ada cara dia. Cuma masalah kita lah, belajar tak belajar tu cerita lain. Tapi sebenarnya pendidikan anak, dia kena belajar. Sebab itu ada satu kitab namanya Tarbiyatul Aulad. Dr. Nasih Al-Ulwan. Ada kitab mendidik anak, tarbiyah. Kita je ramai orang hari ni dapat anak, orang lain dapat anak, dia pun dapat anak. Dia tahu cari makan, cari minum untuk anak dia, besarkan anak dia dengan pakaian, dengan kehendak-kehendak semasa tu je. Sebenarnya lebih daripada itu. Dia kena tarbiyah. Dia bukan jaga, macam jaga lembu kambing jaga anak dia dah. Setakat nak bagi besar, setakat nak reti, makan minum, hidup berdikari, sekadar itu lembu kambing pun jaga. Tapi jaga anak, dia tarbiyah.
Sebab tu orang yang sebelum kahwin dia kena belajar. Dan orang yang dah kahwin dapat anak kena belajar. Anak 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sebab tu ada kursus kekeluargaan. Kan? Hari ni. Ya, kursus kekeluargaan. Macam mana nak memahami budak-budak hari ni. Umur dia sekian-sekian. Umur dia peringkat kanak-kanak. Macam mana nak layak anak dia. Bila dia umur dah belasan tahun, macam mana? Lepas tu macam mana kita nak letak nilai pada anak kita. Di mana anak-anak kita ni kena ada nilai-nilai. Yang mana dia sendiri tu tahu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang buruk. Dia tu sendiri boleh membezakan mana dikatakan nilai-nilai tu. Setengah orang dia tak nilai tu. Dia kira anak dia berjaya, pandai belajar, lepas tu dapat kelulusan tinggi, ya, offer kerja, anak dia dah berjaya. Alhamdulillah anak saya dah berjaya. Alhamdulillah kira 5 orang dah lepas. Anak saya dia kira dah lepas semualah. Masing-masing dah berjaya lah. Seorang pengarah, seorang CEO, seorang tu, seorang ni. Macam-macam jawatan. Ya. Adakah penilaian sekadar itu? Tidak. Ya, nak tengok macam mana anak tu mengamalkan agama. Tak berjaya. Saya selalu sebut ke anak-anak saya. Saya kata, awak belajar tinggi macam mana? Penabah tak bangga. Kalau akhlak tak bagus. Kalau balik rumah salat tak jaga. Aurat tak jaga. Pergaulan tak jaga. Mulut tak jaga. Tak menggambarkan sebagai orang-orang Islam yang memahami agama. Abah tak bangga. Biarlah kamu tunjuk 8A, 9A pun. Kan? Sebab kita matlamat kita bukan kita nak keduniaan semata-mata. Tapi hari ni ramai mana ibu bapa yang kadang-kadang dalam bab mendidik anak yang tak peduli dalam bab ni. Dia kira anak dia besar, sedar-sedar anak besar. Dah tambah-tambah kita pula sibuk sekarang ni. Pagi balik petang, malam. Pagi balik petang, malam. Tak sedar jumpa dengan anak seminggu sekali. Itu pun mujur kadang-kadang kalau anak tak ada tuition. Anak tuition tak ada masa, sedar-sedar anak besar. Anak kadang-kadang kalau nasib baik kita, anak kita belajar sendiri. Kalau kurang nasib baik kita, anak kita tak belajar. Ha? Sebab tu kita ni kalau jumpa anak kita pandai baca Quran. Anak kita pandai hukum fiqh. Anak kita jaga akhlak. Terima kasih banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Allah pelihara anak kita. Dalam keadaan kita tak jaga tu. Dalam keadaan kita sibuk tu. Kita tak bagi tumpuan sepenuhnya. Tapi Alhamdulillah mungkin nasib baik kita. Anak kita belajar dengan guru dia. Anak kita berkawan dengan orang baik-baik. Anak kita Alhamdulillah dia bertemu dengan orang yang baik. Allah atur semua. Alhamdulillah ya Allah. Kan, ya? Ha, gitu. Jadi sepatutnya kita kena letak diri kita. Tapi dah kerana kekangan masa. Sibuk kita. Maka kita dah nak buat apa lah. Sedar anak besar dengan tak. Umur 18, 19 tak kerti lagi. Tahu hukum hakam. Ya, ramai orang macam tu. Sebab tu kita dalam mendidik anak ada cara. Ada cara tu. Tuan-tuan kena buat kelas balik lah. Ya, macam mana akhlak kita menjadi tiruan pada anak-anak kita. Seorang ibu dia bercakap kasar, anak-anak dia akan ikut. Ayah marah isteri hari-hari, anak akan perhati. Dia melekat dalam jiwa dia sampai satu masa dia pun ada sifat bengih, ada sifat barang, manah barang. Ya, bila jumpa kawan-kawan cabar orang tu cabar orang ni, dah ayah dia pun gereber juga. Ayah pun cara bercakap kalau bawa kereta jumpa dengan kereta orang potong queue apa sumpah seranah perkataan macam-macam keluar. Anak duk dengar, oh ayah aku ajar macam ni. Bila ayah ajarnya, ayah tak ajar pun. Ayah tunjuk. Tunjuk itu tanda ayah ngajar. Sebab tu kita bila duduk dengan anak-anak tu, sampai satu peringkat dalam mendidik anak-anak, sampai ke peringkat kerana nakkan kebaikan dia, kita boleh menipu. Kita boleh menipu. Ni sini bab menipu. Boleh menipu anak-anak ni bukan makna kita sengaja nak tipu, tapi kerana kita nak selamatkan keadaan dia. Contohlah kan. Contoh kita memang ada masalah keluarga kita, kadang-kadang suami isteri bergaduh. Kata lepas tu anak dengar bising. Kita cakap kat anak dia kata ada dengar apa-apa, dia kata abah bising-bising bergaduh. Abah tak bergaduh. Mana ada bergaduh. Tadi abah cakap kuat sikit Umi suruh Umi tanya tu tiga benda. Tak ada apa. Abah mana ada bergaduh. Tak ada bergaduh-gaduh. Jadi kita menipu dah situ kat situ. Itu contoh. Sebab apa? Sebab kita tak nak anak kita tahu perangai buruk tu dalam rumah. Kita tak nak anak kita tahu perangai buruk tu kita tunjuk dalam rumah. Contoh kalau bergaduh. Kalau kita tertengok benda-benda maksiat dan sebagainya, cakap kat anak kita kata tak boleh, kita kata maknanya kita jangan bagi dia tengok, kita menipu. Contohnya tengah tengok TV ke apa ke, tiba-tiba keluar cerita-cerita tak elok, pak kita tutup switch. Cakap kat anak blackout. Kan? Apa abah gelap-gelap? Blackout dah apa padahal kita pergi tutup. Nipu, ayah menipu mana boleh berdosa. Bukan berdosa tak berdosa tu
cara kita nak menyelamatkan mereka. Kan? Cara nak menyelamatkan mereka. Kadang-kadang kan, macam-macam benda lah yang kita terpaksa menipu untuk menyelamatkan anak kita. Untuk menyelamatkan anak kita. Kita kata anak kita, bila anak kita nak ikut kita dan sebagainya kan. Dia dalam keadaan menangis, menjuri apa semua, keadaan dia tak terkawal, kita boleh tipu dia. Kita boleh tipu dia supaya dia reda keadaan dia. Boleh. Tapi bukan selalulah. Maknanya kita tipu tu semata-mata untuk redakan suasana. Kita kata abah nak pergi kerja sebenarnya ni, tak boleh bawa. Kalau awak nak ikut juga, nanti petang ni abah balik ataupun esok kita jalan. Padahal kita tak tahu ke mana lagi nak pergi. Kita boleh menipu keadaan sementara tu sebab kita nak supaya dia tidak menjerit lebih-lebih dan sebagainya. Boleh. Tapi jangan diamalkan lah. Dia kata dalam bab mendidik anak-anak, boleh menipu. Dan seterusnya dia kata, dan kaum wanita. Boleh juga nak didik orang perempuan dengan cara menipu. Kalau balik-balik, kalau kita tak menipu, dia mengamuk habis, kita boleh tipu, tak ada masalah. Bukan selalu, tapi memang kita tak sengaja, kita balik lambat, jumpa kawan ada hal apa semua sekali. Isteri kita tahu dah perangai kita, kita tahu dah perangai isteri kita, dia jenis orang kalau balik lambat dia marah. Dia tak hormat kerja suami dia. Dia tak percaya kat suami. Ada jenis macam tu, cemburu dan sebagainya. Jadi kita ni ada urusan penting sangat, ada hal sangat penting. Balik rumah kalau cerita jumpa kawan habis. Mengamuk habis semua benda dah lempar contohnya. Balik rumah cakaplah kereta rosak ke. Cakaplah tertidur tepi jalan ke. Pandai-pandai lah. Bukan selalu. Bukan kata benar tak. Bukan selalu. Ini untuk apa? Untuk didik dia. Supaya dia tidak berperangai tak elok. Begitu kan. Macam sama juga. Kalau isteri dia ada anak. Anak-anak ni memang buat perangai kat rumah. Dia tahu dah. Suami ni kaki angin. Kepala angin. Suami ni kadang marah kat anak tak sedar diri. Maka bila ayah balik, ayah tanya mak dia. Macam mana anak-anak okey ke hari ni? Buat perangai ke? Mak kata okey, semua okey. Tak ada apa salah apa. Padahal anak buat perangai tadi tu. Macam-macam hal anak buat perangai. Tapi mak ni tahu kalau cakap kat ayah, anak buat hal, habis anak siang kat anak kena pukul. Maka mak pun menipu. Mak pun reka, tak ada apa anak kita ini, alhamdulillah abang bagus semua sekali. Tadi dia orang semayang berjemaah tadi. Padahal ada pun. Sebab apa? Sebab tahu dah suami memang jenis kaki angin. Bila kaki kepala angin ni memang jenis pukul tak sedar diri. Ni siang kat budak. Mak pun menipu. Boleh menipu. Okay. Banyaklah dalam bab menipu dia ajar di sini kan. Kata contoh dalam dia bagi contoh lagi lepas ni. Tapi dalam bab kaum wanita, suami isteri dengan wanita boleh menipu, serta orang-orang yang hakikatnya setaraf dengan mereka. Kita sama-sama kawan-kawan kita pun boleh menipu, bukan selalu, bukan menjadi amalan, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan-keadaan tertentu, supaya tidak berlaku keburukan itu. Itu boleh nilai lah. Dan dalam hati itu menipu memang tak selesa. Dalam hati kita tak nak menipu, kita bukan niat kita nak menipu. Contoh kawan-kawan kita bergaduh dan sebagainya, kita boleh damaikan mereka dengan menipu salah seorang. Itu cara dia. Seorang yang terpaksa berdusta dalam keadaan darurah seumpama ini, maka sifat kebenaran yang boleh ditunjukkan ialah jika dalam bicaranya itu hanya semata-mata kerana Allah. Jadi kena balik kepada kerana Allah. Kita buat tu bukan semata-mata kita nak menipu, tapi kerana Allah. Kerana Allah nakkan perdamaian. Allah nakkan kebaikan. Allah tak suka pada pergaduhan. Allah tak suka pada perbalahan. Maka kita buat tu semata-mata kerana Allah. Bukan untuk kepentingan diri kita, tidak. Kalau macam anak-anak kita tadi, dia buat benda tak elok, dia nampak benda tak elok dan sebagainya, kita menipu dia dengan kerana Allah supaya anak-anak kita tak ikut perangai tak elok. Begitu juga kalau jenis pemarah tadi, kita tahu dah dalam Islam sifat marah ni sifat yang tak elok. Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Berulang kali Nabi ulang jangan marah, jangan marah. Nabi suruh kita ni kawal sifat marah.
Maka tiba-tiba kita nampak orang ni kalau tersalah cakap, habis dia akan marah. Maka marah yang ada pada diri dia itu menyebabkan dia akan berdosa. Menyebabkan dia akan menunjukkan kejahilan dia dan sebagainya. Maka kita pun cari helah, cari jalan. Menipulah kita supaya reda kemarahan dia. Sebab apa? Kerana Allah. Kerana Allah tak suka orang marah. Kan? Jadi tu orang cerdik macam tu. Bila belajar ilmu-ilmu macam ni, kita ada cara. Bukan kata Islam ni dia strict sampai tak boleh belaka. Dah, bukan Islam ni suatu agama yang tu tak boleh, ni tak boleh. Habis macam mana boleh? Islam agama fleksibel, agama yang sesuai. Munasabah fi kulli zaman wa munasabah fi kulli makan. Ya. Bukan pada setiap kali makan dah, kan? Fi kulli makan tu maknanya pada setiap tempat. Makan bahasa Arab maknanya tempat. Ya, makan mim kaf alif nun. Ya. Pada setiap tempat dan pada setiap zaman Islam munasib. Islam itu munasabah. Munasabah ni makna sesuai. Cuma atas cara kita. Ya, baik. Biarlah kerana Allah sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki dalam perintah agama. Kalau demikian hakikatnya, maka ia dikira sebagai benar. Ya. Okey, contoh dia kata. Ya, kalau kita menipu dua orang yang sedang bergaduh. Dua orang yang sedang bergaduh, kita tahu dah lama dah bergaduh. Macam mana nak buat ni? Kalau bergaduh ni jauh daripada rahmat Allah. Kita tak suka bergaduh ni. Kalau masa muka, ya, cakap belakang, fitnah, ngumpat, benci, hasad, dengki. Kita tak nak berada dalam masyarakat kita. Lebih-lebih dalam keluarga. Keluarga kadang-kadang adik-beradik masa muka. Adik-beradik tuduh orang tu, abang kata ke adik, adik pelekeh ke abang. Macam-macam dalam rumah tangga ni. Ya, kita kata orang luar je ke? Tak, kadang-kadang adik-beradik yang keluar. Sepusat-sepusing. Yang keluar daripada tempat yang sama. Makan, minum, periuk yang sama. Bekas yang sama. Duduk rumah yang sama. Tapi kadang-kadang bergaduh. Lebih teruk daripada orang lain. Yang tak kena-mengena. Maka lebih-lebih lagi kalau adik-beradik memutuskan silaturahim. Ini memang cukup-cukup tidak menyenangkan kita. Tambah-tambah dalam rumah. Gaduh hari-hari ni. Tanda rahmat Allah tak ada. Tanda rahmat Allah tak ada. Dalam rumah suami isteri bergaduh. Anak-anak bergaduh. Anak tak dengar kata mak tak dengar kata anak. Contoh. Ya, no? Itu tanda rahmat Allah jauh. Kena cek balik. Kena selesai macam apa punca dia. Ya. Jadi kita tahu hubungan silaturahim ni silah. Silah ni hubungan yang baik. Hubung patut dihubungkan. Sebab tu perkataan solah. Solat itu sendiri itu makna silah. Ya. Silat. Orang belajar silat dia kata silat pula. Silat tu solah juga dia. Biarlah orang belajar silat ni macam-macam lah. Ya, nak menggambarkan hubungan silaturahim ni kata. Ya. Sebenar-benar kalau dalam rumah tangga bergaduh, rumah tangga, kawan-kawan sepejabat masa muka, tengok keadaan, dia sindir sana, sindir sini, perli situ, perli. Kita sedap, tak selesa kita. Maka macam mana kita nak buat? Cari jalan. Cari jalan untuk perdamaian. Walaupun terpaksa menipu sekalipun. Biarlah. Korbanlah. Ya, sebab apa? Sebab silaturahim itu amat-amat beratkan dalam agama. Tuan-tuan, sebelum tidur malam agak-agak kita bergaduh dengan siapa? Ada tak kita masa muka dengan siapa? Kita benci sangat-sangat kat siapa? Ada tak? Kalau ada, cepat-cepat lagi minta maaf. Ya, cepat-cepatlah kira kita salah, kita minta maaf. Kalau dia salah, kita maafkan dia. InsyaAllah senang. Kenapa pula aku nak minta maaf dengan dia? Dia yang salah. Buanglah perangai itu. Itu perangai orang jahil. Orang yang macam kita yang belajar sujud. Semayang sujud tak tinggal ni. Tak ada dah istilah nak bergaduh. Biar bergaduh kerana Allah sungguh tak apa. Biar bergaduh dengan musuh Islam tak apa. Dengan orang yang hina agama Allah tak apa. Tapi kalau bergaduh kerana kepentingan peribadi, kerana benda-benda kecil, benda-benda hal-hal dunia, tak payahlah. Buang masa. Buat sakit jiwa. Jauh daripada rahmat Allah. Biarlah orang nak kata kita ni mengaku kalah, orang nak kata kita ni pengecut, nak kata apa. Kata pergi tak apa. Yang penting dekat dengan rahmat Allah. Apa guna kita dalam keadaan megah, dalam keadaan sombong, tapi Allah tak rahmati kita. Tak selamat hidup. Ya? Itu cara Islam ajar. Sehingga kan kalau nampak sampai kau pikat boleh berbohong, bohonglah.
Siapa ajar? Nabi kata. Nabi kata, laisa bil kazzab man aslaha asnaini. Laisa bil kazzab man aslaha baina asnaini faqala khairan aw nama khairan. Kata Nabi, tidak dikatakan kazzab. Laisa bi kazzab. Bukan dikatakan orang itu pembohong, kata Nabi. Al-kazzab ni pembohong. Musailamah al-kazzab. Ya, nah? Kan nama Musailamah kan? Dengar kan? Musailamah al-kazzab yang mengaku jadi Nabi tu. Yang mengaku selepas kewafatan Nabi, mengaku jadi Nabi. Dia kata dia Nabi. Bukan Musailamah al-kazzab. Letak al-kazzab. Pembohong besar. Kaha al-kazzab contohnya. Ya? Kaha kan mengaku jadi Nabi. Ya? Ayah Pin al-kazzab contoh kan. Ya? Contoh. Ikutlah nak tak nama siapa pun. Pembohong. Sebab dia mengaku Tuhan. Mengaku Nabi. Memang pembohong besar. Ya, dan keadaan mengaku Tuhan, mengaku Nabi sakit juga. Ya, baik. Laisa bikazab. Bukan dikatakan pembohong. Kata Nabi. Man aslaha bainasnaini. Siapa-siapa yang memperbaiki hubungan antara dua orang. Dua orang sedang bergaduh, kita pergi cari jalan sampai ke peringkat menipu pun semata-mata untuk mereka berkawan balik. Tak apa. Tidak dikatakan pembohong. Faqala khairan, maka dia berkata yang baik, au nama khairan, atau dia mengadu yang baik. Makna kata sana sikit, kata sini, mengadu sana, mengadu sini, akhirnya mereka berbalik semula. Islam. Ya, kata Nabi ajar siap dah kat kita. Tapi kita ni nak jadi pendamai orang, kita ni kena kuat semangat lah. Kita tu sendiri kena settle lah. Masalah kita pun tak selesai. Macam mana nak selesai masalah orang? Nak selesai orang jangan bergaduh, yang kita bergaduh dengan semua orang. Ya, kita tu bergaduh dengan semua orang, macam mana nak selesai masalah orang? Cuba selesai masalah sendiri dulu. Sebab tu kalau setengah-setengah tempat kat kampung ke kat mana, akan ada seorang. Akan ada seorang dikira orang yang dihormati kat kampung tu. Orang yang kata-kata dia mudah didengari. Kadang-kadang dia ada dalam majlis, orang segan kat dia. Orang hormat kat dia. Kalau ada lagi lah kat kampung ke kat tempat mana-mana ke, biar dia lah main peranan. Ya, biar dia lah main peranan. Sebab tu hubungan rumah tangga, suami isteri contoh. Sampai ke peringkat dah tak boleh dah nak bincang. Nak bincang suami isteri, nak bincang tak boleh. Ni baru nak buka mulut, ni jerokah. Ni baru mulut, ni jerokah balik. Tak habis-habis. Maka boleh cari orang yang ketiga. Orang ketiga tu orang yang dihormati, orang yang boleh didengari dua-dua belah pihak. Kalau ada lagi. Tapi nak cari orang itu payah. Nak cari orang macam tu sekarang ni payah kat kampung. Nasib kalau ada pun dah mati dah kot. Dulu ada lah tapi mati dah sekarang. Sekarang ni semua tinggal jebon-jebon. Nak jenis lebih kurang 2 kali 5 belakang dengan kita. Sebab tu bertuah tuan-tuan kalau duduk satu tempat ada lagi. Kadang-kadang kalau kita kata terimam lah. Tapi sekarang ni pun terimam dan orang tak respect juga ada setengah tu. Ustaz tu ada. Ustaz pun ada orang tak respect juga. Sebab apa? Ialah akhlak tak bagus. Kadang-kadang imam tapi akhlak tak bagus. Gaduh dengan habis orang jiran-jiran gaduh tapi dia imam. Gaduh juga. Dia ustaz tapi menipu ambil duit orang macam mana dah? Ustaz juga. Orang nak respect, orang nak hormat, payah. Contoh kan? Payah. Kita nak cari orang yang ada izzah. Orang yang ada izzah tu orang yang ada kelebihan pada diri. Orang tengok dia pun orang segan. Orang tengok dia orang rasa hormat. Orang malu mata lah, malu mata kata malu. Jadi nak cari orang macam tu yalah. Nasiblah kalau tuan-tuan ada kat jabat sini ada seorang dua jenis macam tu. Ya, bertuah lah. Maknanya Allah masih lagi letak orang tu untuk jadi apa? Untuk menyelesaikan masalah di kalangan kita. Biasa orang macam ni dia akan mainkan peranan dia. Ya, bukan boleh buat-buat. Dia tak boleh tasannuk. Bahasa Arab panggil tasannuk. Bukan boleh buat-buat benda ni. Oh aku nak kena buat biar nampak hebat sikit, biar orang hormat. Tak boleh. Dia masalah hubungan hati ni Allah Ta'ala yang campakkan dalam hati orang tu hormat orang ni. Ya? Malu mata dekat orang ni. Dia Allah yang campakkan. Jadi benda tu kita kena hubungan kita dengan Allah lah. Hubungan kita dengan Allah bagi cantik dulu, insya-Allah Allah bagi. Ya. Kadang-kadang ada orang depan orang hormat, belakang orang menyampah. Patut tak nak.
Tak, depan dia orang hormat bukan main. Ya, Assalamualaikum, salam, cium semua kan. Ya, hormat tapi belakang menyampah kan. Kalau tak mari lagi baik kan ya. Tu pura-pura. Dan banyaklah macam tu sebab tu bila kita jadi pemimpin. Bila kita jadi pemimpin, kita tak boleh tak boleh orang kata syok sendiri. Bila kita pergi satu majlis orang hormat, kadang-kadang orang hormat tu kerana majlis, kerana protokol. Kerana tu ya. Kerana protokol. Nak tahu betul tak betul lepas kita tak ada jawatan. Lepas kita tak ada jawatan, kalau orang masih lagi hormat, dia tu. Maknanya orang hormat sungguh. Tapi kalau kita ada jawatan, orang hormat, orang sanjung, orang suka, tapi lepas tak ada jawatan, orang tak peduli. Dia seorang-seorang gilah mana-mana macam orang bodoh, jalan tak ada orang layan. Menandakan dulu orang hormat kerana jawatan kamu ya. Tu kita takut. Kan? Takut kita jadi orang besar-besar. Dalam pejabat, dalam syarikat, ada orang takut kerana kita ada kuasa. Orang takut, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kita tak nak itu. Kita nak orang tak nak digeruni, tetapi nak disegani. Disegani insya-Allah. Ada setengah wakil rakyat, setengah wakil rakyat. Lepas tak ada jawatan dah, kalah dah pilihan rayanya. Tapi ada lagi orang mari jumpa, minta tolong tu, minta tolong ni. Dia kata saya bukan wakil rakyat dah, tak ada duit dah. Dak sebab orang tahu dia ni jenis orang yang baik jenis tu. Kan? Jenis orang macam tu alhamdulillah lah. Tapi itulah nasib wakil rakyat. Kadang-kadang lepas jadi wakil rakyat ada orang minta berhutang lagi. Anak nak sekolah pinjam duit. Kan? Duit tak ada, nak beli beras pinjam duit YB. Bukan YB dah ni saya ni. Dah tak apalah, yang berkhidmat tak apalah. Kan? Yang bersara okey dah tu. Kan? Berilah juga. Kan? Itu tanda orang hubungan orang dengan dia tu baik. Tuan-tuan sakit. Sebelum jawatan dengan selepas ada jawatan. Nak tengok siapa pergi. Kalau selepas kita ada jawatan, tak ada jawatan, kita boleh nilai siapa sahabat sebenar. Dia nak nilai sahabat ni bukan masa kita senang. Bukan masa kita ada jawatan. Masa kita susah, itulah sahabat kita. Masa senang ni tunjuk muka semua. Tunggu lepas ni ada kawan tu segar. Orang tu kata, oh ni baik dulu masa aku sakit dia lah mari tolong. Malam orang kat kampung saya meninggal. Mek Bidah lah panggil nama dia, Mek Bidah. Susah lah dia, orang kampung susah. Anak-anak pun tak kerja sama, tapi sakit. Ya, duduk kat hospital. Dia duduk sebut mak saya. Dia kata, Kak Ayah tak mari, dia kata. Ya, Kak Ayah tu mak saya lah. Mak saya duduk sibuk duduk jaga ayah saya. Ayah saya dengan keadaan tak boleh nak bangun, berak kencing dia apa semua. Jadi kawan ni duduk sebut, Mek Bidah duduk sebut kat hospital. Dia kata, masa sebelum dia meninggal tengah hari kemarin. Maknanya Kak Ayah tak mari-mari ni, dia kata. Kak Ayah lah baik, dia kata kan ya. Kak Ayah lah baik, dia kata tolong tu, tolong ni, bagi tu, bagi ni. Ya, memang mak saya ni rapat dengan dia, tolong macam-macam, tapi nak ya, jadi masa dekat-dekat tu dia ingat ni. Dia ingat ada seorang lagi dia sebut. Seorang lagi dia sebut nama. Oh, tu baik tu, ni orang ni baik, orang ni baik. Dia sebut masa dia sakit ingat orang tu, ingat orang ni. Ingat tu menandakan apa tu? Dia sakit teruk tapi dia sebut kebaikan orang. Sebab apa? Sebab dia tak ada kepentingan apa-apa dah. Tapi nak menyatakan terima kasih daripada orang. Jadi agak-agak kita kalau kita ada sahabat-sahabat kita sakit, dia ingat tak kat kita agak-agak. Kalau dia ingat kat kita, jasa kita sebelum ni, tu menandakan dia terhutang budi dengan kita. Kan? Dan kita bersyukurlah kita boleh tolong dia. Ni kadang-kadang kawan tu tak ingat langsung kat kita. Kat nak mati dia lagi dia menyampah dengan, dia kata dia ni lah buat masalah kat aku dulu. Dia lah masalah masa aku hidup dulu, dia lah masalah tu masalah ni. Ya, siap pesan kat anak-anak, janganlah kawan dengan dia. Sudah kan. Janganlah kawan dengan dia tu jahat tu. Mak kena dah dulu. Ayah kena dah dulu. Kita nak bila orang cakap benda baik-baik. Ya, cakap benda baik-baik. Sebab tu kita tuan-tuan balik kampung, jumpa orang kampung-kampung, jangan tinggal bodoh gitu. Pelatih kata jangan tinggal bodoh. Ya, lalu jumpa orang tua-tua makcik, Allah RM10 dah. Kita orang KL kan. Ya, kita orang KL kan, kerja pejabat besar kan. Kan tak boleh holoh kereta besar, cermin gelap lalu kat kampung. Lalu gitu je. Anak siapa tu? Anak Pak Mat tu lah, anak dia. Kerja besar. Tapi cermin gelap dengan isteri sebelah, cermin mata besar tu je. Isteri sebelah kan main gaya kan. Isteri orang jauh, orang bandar kan. Isteri pun patutnya suami buka cermin, isteri buka cermin. Assalamualaikum cik, apa khabar, sihat. Yang main anak-anak tu bagi RM5, RM10. Bukan raya, saat nak bagi, biar tak raya pun bagi lah. Kan? Balik kampung buat gitu, barulah kita duduk Kuala Lumpur ni orang kampung ingat. Dia kata anak dia tu setiap kali balik kat Allah RM5, RM10.
Nak bagi apa Ustaz? Kita orang tak cukup. Allah bagi je lah orang kampung. Allah bagi rezeki. Mana tahu dengan sebab kita bagi RM10, RM15 kat dia. Perjalanan kita long distance tu. Nak balik Kuala Lumpur tu. Allah selamat perjalanan kita, tak tahu. Kerana sedekah kita tadi. As-sadaqah yudafi'ul bala. Nabi kata. Sedekah itu boleh menjadi pendinding kepada kita daripada bala. Mana tahu kita perjalanan Allah tak kata masa tu nak accident ke apa kerana derma RM5, RM10 tadi Allah selamat. Ya. Doa orang kampung dengan orang bandar tak sama. Orang kampung dia orang nilai RM10 pun nilai. Dia ingat sampai mati RM5 kita ulur dulu. Tu orang kampung. Ni semua ni orang kampung belaka kan. Kampung baru. Kan. Ada orang kampung Sungai Tua, saya pun kampung Sungai Tua. Orang selalu telefon, "Ustaz dekat mana? Kat kampung ke?" "Kat kampung." Lah, tak mengajar lagi lah kita. Kampung Sungai Tua. Boleh lah mengajar kan. Tapi itulah. Balik tuan-tuan buatlah jasa kan. Buatlah jasa. Panggil. Janganlah kereta besar-besar balik rumah pun janganlah duk tutup cermin. Kat kampung tak sesuai lah tutup cermin buka akaun. Tak sesuai. Kat kampung jalan kecil-kecil tu bukalah cermin biar habis tak apalah. Kan akaun puas dia duk pejabat akaun rumah akaun dalam kereta akaun beku. Kan baik. Okeylah ya. Jadi dalamnya kita hidup bermasyarakat ya. Biarlah kita sentiasa memikirkan hal orang lain. Bukan fikir diri kita je, tak habis-habis diri kita. Kita ni memanglah kita selalu fikir. Tapi biar ada kita fikir pasal orang. Khairun nas anfa'u linnas. Kata Nabi, sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Bila berlaku apa-apa musibah kat kita, tiba-tiba daripada mana tak tahu. Apa gerak. Pernah berlaku kematian pada seorang hamba Allah. Dalam keadaan dia ni personality tersembunyi. Orang tak kenal pun dia. Tak ada orang kampung tak kenal. Orang kampung tak kenal. Tiba-tiba bila berlaku kematian kat dia, orang jauh-jauh datang. Tak daripada mana tak tahu. Kan? Siapa yang hantar dia? Allah Ta'ala hantar. Sebab apa? Berita kematian disampaikan pada mereka. Kan? Sebab apa? Sebab kerja Allah. Nak lembutkan hati orang, nak bagi tahu semua kerja Allah. Tugas kita, jangan fikir diri sendiri. Jangan fikir diri sendiri. Kalau fikir diri sendiri tak habis. Daripada mula sampai sekarang fikir pasal diri sendiri. Cuba tak fikir diri orang lain juga. Kan? Fikirlah orang lain. Dalam peruntukan sehari tu ada masa kita fikir pasal orang. Khairun nas anfa'u linnas. Dan seterusnya tengok orang bergaduh, orang tak kena kat mana-mana, jadi pendamai kita. Jangan jadi batu api budak-sudah. Jangan jadi batu api, tambah lagi letak minyak lagi. Letak minyak, api nyala dah sikit, letak minyak lagi kuat. Kan? Tokel letak minyak kita ni kan. Patut kita jadi pemadam api tu. Kan? Baik. Laisa bikadzab man aslaha baina itsnaini faqala khairan tamna khairah. Ataupun mengadu benda yang baik-baik, cakap benda baik-baik ataupun mengadu benda yang baik. Okey. Jadi diberikan kelonggaran dalam tutur bicara sesuai dengan maslahah bersama. Maknanya dibenarkan kita untuk menipu dalam percakapan, dalam perkataan kita untuk maslahah. Apa makna maslahah? Untuk kebaikan. Ini dipanggil maslahah umum ya, ataupun maslahah awam ya, untuk maslahah. Maslahah ni untuk kegunaan ramai. Untuk kebaikan ramai. Contoh, kita ada duit haram ya, duit riba, duit interest dan sebagainya kan. Maka kita nak guna duit tu, kita tahu duit tu tak boleh guna cara betul. Maka kita guna untuk maslahah. Buat apa? Buat jalan, buat baiki lampu jalan, buatlah apa-apa yang kegunaannya melibatkan semua orang. Tapi jangan kegunaan untuk rumah kita, jangan. Buat jalan Ustaz, jalan ke mana? Jalan ke rumah saya. Tak kena. Baiki lampu mana? Lampu dah rumah saya. Tak boleh. Dah ada juga orang lain guna Ustaz. Tak boleh, dia kena cari lampu jalan, tempat yang memang kita tak tahu siapa akan guna. Gitu. Ya, nak bagi sekolah agama pun boleh. Sekolah agama dia letak di buat jalan ke baiki apa-apa ke boleh, tak ada masalah. Sebab yang datang belajar tu kita tak tahu siapa belajar. Ya. Tapi setengah-setengah pusat agama pengajian dia tak nak duit haram. Setengah pengajian masjid, tahfiz dia tak nak. Tapi dia ambil. Dia guna untuk benda lain lah. Dia tak buatlah lantai masjid, buat kubah masjid, duit riba, duit interest tak. Ya, sebab apa? Sebab dia kata duit tu syubhah.
Syubhah bukan haram, Ustaz. Betul, tapi syubhah bagi orang awam macam kita memang tak haram. Tapi syubhah pada orang yang reti, orang yang faham, syubhah pun dia tinggal. Orang yang warak, dia tinggal benda syubhah. Ragu-ragu, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Tinggal terus. Boleh, bukan haram. Kita jenis cak ayam. Kita jenis cak ayam je. Jenis kita ni jenis memang bukan cak ayam ni, cak gohmeh tu. Jenis bedal semacam ni. Haram je kita tak nak. Tu pun haram tak tanya lagi. Haram macam mana ni haram? Haram teruk ke haram sikit-sikit? Kalau sikit-sikit boleh bedal lagi, taubatlah lepas ni. Orang yang alim benda syubhah tinggal. Innal halalu bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma amrun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, halal itu jelas, haram itu jelas. Antara kedua-dua tu halal ke haram, benda tu syubhat. Faman ittaqa, siapa-siapa yang bertakwa, takut dengan benda syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Nabi, orang tu sebenarnya dia membebaskan diri dia, menjaga kehormatan diri dan agama dia. Yang nak jaga. Kita jaga agama kita, dah dosa banyak dah. Jagalah agama, mana boleh jaga. Kita ni dosa lama-lama banyak dah. Di samping itu tu kita dah taubat kepada Allah Ta'ala. Yang ke depan kita jaga lagi. Islam tu kita jaga buat setakat mana kita mampu. Dan benda-benda yang agak-agak boleh menjerumuskan kita pada benda-benda yang tak elok, kita tinggallah. Selagi mana kita ada usaha, ada kemampuan. InsyaAllah. Okey, habislah perbincangan berkenaan dengan benar dalam tutur bicara, maknanya boleh walaupun umumnya menipu tak boleh, tetapi menipu ni dibenarkan dalam tempat-tempat tertentu. Sebab apa? Sebab dia dikira dalam keadaan terdesak, dalam keadaan desperate, untuk menyelamatkan keadaan dan juga untuk menambahkan lagi kebaikan kepada pihak-pihak tertentu. Boleh, tetapi jangan diamalkan selalu. Ini hanya untuk apa? Untuk keselamatan semata-mata. Contoh satu lagi, akhir sekali, contoh kita di dalam rumah tiba-tiba ada penjahat nak cari kita. Penjahat ni orang nak bunuh kita dan sebagainya. Maka kita masuk dalam rumah, kita cakap kat isteri kita, kalau ada orang datang, cakap tak nampak ataupun saya tak ada kat rumah. Contoh kan, tiba-tiba orang datang cari kita kat rumah, maka kita pun pesan kat isteri kata tak ada orang kat rumah. Suami saya keluar, baru je keluar. Jadi menipu untuk menyelamatkan nyawa boleh. Dan satu lagi, kita berdiri, contoh kita sedang berdiri, tiba-tiba ada orang lalu sedang melarikan diri, lari nyorok belakang dinding. Lepas tu orang kejar, yang kejar kata, ada nampak tak tadi yang baju merah lalu kat sini? Kita pun langkah, duduk sini, kita letak kaki sebelah, kita kata setakat duduk sini tak nampak lagi. Mak kita dah pindah tempat lain, kita kata setakat saya duduk kat sini saya tak nampak lagi. Itu helah dia panggil. Tapi kalau kita berdiri situ juga, kita tak langkah tempat lain pun, kita kata tak nampak pun, itu menipu. Menipu tu diharuskan dalam agama. Itu bukan menipu sunat, menipu yang diharuskan oleh agama. Dia bukan sunat. Ada orang kata tipu sunat tak ada. Tipu yang mubah dia panggil. Mubah makna tipu yang diharuskan. Harus ni maknanya nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Tapi kalau buat itu lebih mendatangkan kebaikan, buatlah. Sebab dia harus. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk benar dalam niat dan benar dalam keazaman, insya-Allah. Panjang umur. Aku la qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum. Zuhur. Saya tengok jam tu. Lagi sebentar. Saya tengok situ kok, saya ingat 135. La ilaha illallah. Kau 12 baru tu ya. Salah. Inilah kena ubahlah jam sial kat ustaz. Dua ketiga. Saya tu tengok situ betul, saya ingat 1.5. 1.35 lah lewatnya saya kata kan. Masuk dah. Masuk dah kan. Jadi bagus jugalah dengan jam macam tu, tuan-tuan boleh sudah awal. Okey, saya terima kasih banyak-banyak di atas perhatian. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua, insya-Allah. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin minal ulama'is salihin wa minal mustaghfirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada pengumuman sikit di rumah saya sekarang ni saya buat kelas pengajian. Ya, siapa-siapa yang berdekatan lah ya, jauh-jauh takut susah juga. Hari Ahad malam Isnin pukul 9.30 malam sampai pukul 11 ya, di rumah saya untuk pengajian Quran asas sahaja. Siapa-siapa yang rasa Quran tak berapa cekap lagi, insya-Allah tak sampai 15 kali kita ada kaedah dia. Insya-Allah boleh baca Quran. Ya, dan setakat ni ada kat 25 orang dah. Ya, 9.30 malam sampai pukul 11 malam. Lelaki sahaja. Perempuan hari Khamis malam Jumaat, ya, dan tajwid hari Rabu malam Khamis, minggu kedua dan keempat, dan kitab turas, kitab kuning, ya, kitab kuning tu talaki, belajar baca dan ustaz tekan syarah. Kita baca, ustaz syarah. Baca kitab kuning nipis-nipis je. Itu hari Isnin, malam Selasa, minggu kedua dan minggu keempat. Ya, jadi yurannya percuma. Ya, tak ada yuran dikenakan. Ya, tuan-tuan yang rasa nak belajar bolehlah. Tapi memang tempat terhad sangatlah, ya nah. Jadi kalau ramai sangat mungkin saya kena cari hari lain pula. Buat satu grup lain pula. Setakat ni dia orang dah belajar 5 kali. Alhamdulillah, daripada tak boleh. Orang tua-tua, muda-muda semua datang daripada jauh-jauh. Ya, alhamdulillah, baru 5 kali belajar daripada dia orang abata lagi dah boleh baca dah. Dan kita yakin insya-Allah lebih 15 kali sampai 15 kali belajar. Seminggu sekali, seminggu 4 kali, ya. Sebulan 8 kali, dalam 2 bulan lebih 3 bulan gitu insya-Allah. Mereka boleh baca dan mereka target bulan Ramadan ni mereka boleh tadarus. InsyaAllah. Itu sekadar yang saya boleh menyumbang lah. Ya, di rumah saya dah buat siap dengan whiteboard siap macam ni lagi whiteboard. Ya, ada orang bagi. Ya, dengan kapet lagi, dengan ikon apa semua ada. Alhamdulillah. Ya, jadi tuan-tuan yang berminat boleh hubung dengan saya lah. Tapi tengok jugalah, bergantung pada tempat juga. Setakat ni lah ada lagi, sikit lagi. Okay. Di kampus Sungai Tua nak pergi Ulu Yam tu. Sebelum naik Bukit Ulu Yam tu. Kalau nak pergi 7 Ulu Yam. Sebelum naik Bukit Ulu Yam tu, telefon saya lah kat situ lah, rumah saya kat bawah tu. Ya, okey, wallahu alam. Macam doa dah. Macam dah. 2 kali dah tak ingat.